أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على Rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan hidayat dan taufik dan nikmat-nikmatnya yang lain zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan, yang menjadi sebab kita diberi dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-222, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan wa huwa la yuhibbu an takuna 'abdan li ghairihi. Maksudnya, tiada engkau menyintai sesuatu melainkan pasti engkau menjadi hamba dari apa yang engkau cintai itu. Dan Allah tidak suka bila engkau menjadi hamba sesuatu selain daripadanya. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-122 ni, Syekh Ibn Atha nak menjelaskan tentang konsep kehambaan. Jadi, apakah yang menjadikan seseorang itu hamba terhadap sesuatu? Apa yang mengikat seseorang hamba itu sehingga dia dikira sebagai hamba terhadap sesuatu itu? Jadi Syekh Ibn Atha dalam kalam hikmat ini menyatakan bahawa tiada engkau menyintai sesuatu melainkan pasti engkau menjadi hamba dari apa yang engkau cintai. Jadi intipati yang menjadikan seseorang itu hamba terhadap sesuatu ialah ikatan hatinya terhadap sesuatu. Terikat hatinya terhadap sesuatu, itulah yang akan menjadikan seseorang itu hamba terhadap sesuatu itu. Tapi ikatan apa? Iaitu ikatan yang disebut sebagai mahabbah, kasih, suka, berahi, cenderung.
Jadi ikatan yang berasaskan kepada keinginan hati terhadap sesuatu, itulah yang menentukan seseorang itu menjadi hamba atau tidak terhadap sesuatu itu. Baik, apa erti mahabbah? Mahabbah ini dalam bahasa kita maksudnya kasih. Kasih, sayang, cinta, atau perkataan-perkataan lain yang sama ertinya. Itu perkataan mahabbah, yang ini cenderung hati, terikat hati, yang mana asasnya adalah keinginan, kegembiraan atau keinginan atau keberanian atau kemahuan terhadap sesuatu. Itulah yang mengikat seseorang itu dengan sesuatu itu. Dan bila seseorang itu terikat dengan sesuatu itu, maka dia akan menjadi hamba kepada sesuatu itu. Baik. Baik, sekarang apakah manusia ini tidak ada keinginan terhadap sesuatu daripada makhluk ini atau bagaimana? Yang tidak ada keinginan itu malaikat, bukan manusia. Manusia ini tetap ada keinginan. Keinginan, kemahuan terhadap sesuatu. Suka. Macam-macam lah yang manusia suka tu, yang manusia inginkan. Suka kepada harta, suka kepada kepada apa sajalah. Makan minum, suka kepada perkahwinan, pernikahan dan sebagainya. Itu yang disukai oleh manusia. Apakah dengan adanya kecenderungan hati, keinginan hati terhadap perkara-perkara itu membatalkan keinginan dan kesukaan hati manusia terhadap Allah, yang dengannya seseorang itu dikatakan menjadi hamba Allah, atau bagaimana? Itu yang perlu kita fahami. Kita tengok lekong dulu sikit. Sebab kita ini, status sebenar kita adalah hamba Allah. Itu status sebenar kita, hamba Allah. Jadi bila disebut hamba Allah, tadi sudah dinyatakan ikatan yang mengikat seseorang itu, yang mengikat seseorang itu dengan sesuatu yang dengannya dia menjadi hamba kepada sesuatu itu adalah kasih. Jadi bila disebut hamba Allah, maka yang mengikat dirinya dengan Allah Ta'ala adalah perasaan kasih kepada Allah, cenderung hati kepada Allah, terikan hati kepada Allah. Baik, persoalan yang timbul sekarang, apakah dengan adanya kasih manusia ini, keinginan manusia ini, kemahuan manusia ini terhadap makhluk ni, harta benda, perempuan dan sebagainya itu, apakah itu berarti membatalkan kasih seseorang itu terhadap Allah sehingga merosakkan perhambaan dirinya terhadap Allah, atau bagaimana? Maka ulama-ulama menjelaskan, kasih kepada makhluk selain daripada Allah Ta'ala ini, selagi tidak mengatasi kasih terhadap Allah, maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Itu yang perlu kita jaga. Jadi adanya keinginan dan kemahuan terhadap makhluk ni, kita nak harta, ada nak pakat, nak kesenangan, nak itu, nak nikmat dan macam-macam lagi lah. Maka keinginan itu tidak membatalkan kasih seseorang kepada Allah, yang dengannya dia menjadi hambanya. Tidak membatalkan, asalkan kasih kepada benda-benda tadi itu tidak mengatasi kasih kepada Allah. Itu yang sepatutnya kita nak bina. Tapi kalau kasih kepada yang lain daripada Allah Ta'ala ini mengatasi kasih kepada Allah, itulah yang merosakkan. Baik, bagaimana? Kasih ni sifat dalaman, yang ni tautang hati kita.
Pautan hati kita terhadap sesuatu, itu kasih. Cenderung hati kita terhadap sesuatu, tertarik hati kita terhadap sesuatu. Baik, tarikan hati ini dia akan ternyata akan kelihatan pada amal perbuatan dia tu, sikap. Dia akan nampak pada amal perbuatan dan sikap tu. Jadi bila seseorang itu ada kasih kepada Allah, dengan arti ada ikatan hati dia tu, pautan hati, maka itulah yang akan menggerak dan mendorong dia untuk beribadah, untuk bersolat, untuk berpuasa dan sebagainya. Cuma tinggal lagi tahap ikatan hati itu, pautan hati itu mungkin tidak sama. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kurang, ada yang teguh dan sebagainya. Tapi ikatan hati yang dinamakan kasih tadi itu, mahabbah tadi itu, maka itu akan tercermin pada perilaku dan perbuatannya. Baik. Apabila hati manusia ni ada keinginan, kemahuan dan kasih kepada yang lain dari Allah, sekiranya kasih kepada yang lain dari Allah ini, makhluk ini melebihi kasih daripada Allah, kasih kepada Allah, maka itulah yang akan merasakan. Kasih kepada Allah menghendaki seseorang itu bersalat, beribadah, mengabdikan diri kepadanya. Tapi tarikan kasih kepada keuntungan ini, kesenangan ini, sekiranya lebih kuat, menyebabkan dia akan meninggalkan solat tu, kerana kejoh dia non. Itu yang merasakan. Tapi adanya kasih kepada yang lain itu sebagai manusia, itu tidak salah. Memang manusia dijadikan seperti itu. Itu naluri manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiasi manusia ini, yang jadi tabi'i ni, jadi sifat dia dah. Kasih kepada sesuatu keinginan dan keberahian. Kasih kepada sesuatu yang menjadi keinginan diri dia tu, cenderung ada sikap tu. Yang disebut dalam ayat tu, antaranya harta benda, perempuan dan sebagainya, itu antara sifat naluri manusia ni. Jadi adanya sifat naluri ini, maka tidaklah menjadi sesuatu yang merosakkan sekiranya kasih ini tidak mengatasi kasih kepada Allah. Tapi akan jadi rosak bila kasih ni lebih kuat berbanding kasih kepada Allah tadilah. Maka banyaklah perkara-perkara yang disuruh akan ditinggalkan kerana mengejar benda-benda macam ni. Kasih kepada Allah menghendaki seseorang itu untuk berpuasa, contohnya melaksanakan ibadah puasa yang wajib pada masanya. Tapi sekiranya kasih kepada makan minum ini mengatasi lebih kuat lagi, orang akan meninggalkan puasa ni kerana nak kejar makan minum lagi, dia tinggal puasa. Inilah yang merasakan. Tapi adanya keinginan terhadap perkara-perkara tadi itu, selagi tidak mengatasi kasih kepada Allah dengan erti tuntutan-tuntutan yang dikehendaki oleh Allah dapat dilaksanakan dengan baik, maka itu tidak mengapa. Dan nak buang kasih ni secara total, secara mutlak dari hati manusia itu hampir-hampir mustahil. Kerana dia adalah naluri yang mencorok diri manusia. Yang boleh diusahakan adalah merendahkan grafnya, mengurangkan keinginannya, melemahkan dorongan-dorongannya. Itu yang boleh dibuat dan perlu dibuat. Supaya apa? Supaya kasih kita kepada Allah menjadi lebih kuat dan lebih teguh. Jadi kesimpulannya, antara perkara yang saya nak jelaskan di sini, yang saya nak simpulkan bahawa kasih hati manusia kepada yang lain bukanlah perkara yang dilarang kerana dia adalah naluri. Tapi ukurannya jangan sampai dia mengatasi kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu perkara. Yang kedua, apa yang menyebabkan seseorang itu kasih terhadap sesuatu? Apa sebabnya? Kita ni jadi ada keinginan
ada kemahuan terhadap sesuatu. Kerana kita melihat manfaat-manfaat, nikmat-nikmat dan kesenangan-kesenangan yang ada pada benda itu. Kebaikan dia. Kita kasih kepada harta sebab apa? Sebab kita nampak fungsi harta tu. Dengan harta orang boleh buat apa? Boleh itu, boleh ini, macam-macam. Maka yang menjadikan orang kasih kepada harta kerana manfaat tu. Kebaikan yang dia nampak tu. Itu antara je. Andai kata sekiranya harta ni tak ada manfaat, tak boleh nak buat benda dengan harta tu, orang tak nak lah. Orang tak nak. Tapi oleh kerana dia ada manfaat, dia ada dia ada kebaikan dia, itulah yang menjadikan hati cenderung kepadanya, kasih kepada dia, ingin kepadanya. Itu salah satu yang manfaatnya. Demikian juga kenikmatan dan kesedapan yang ada pada benda itu, yang dapat dilihat oleh diri manusia ni. Kita nak, kenapa kita nak makanan-makanan yang lazat? Sebab kenikmatan dia lah. Jenis makanan ni, jenis ni. Sebab apa? Dikejar-kejar sebab kenikmatan yang ada tu. Kenikmatan, manfaat, kecantikan. Kenapa manusia duk kejar cari orang ni dia suka tu ni? Sebab apa? Kerana ada unsur-unsur kecantikan yang menarik perhatian. Jadi inilah antara perkara-perkara yang menimbulkan kasih dan cinta dalam hati. Kecantikan dan keindahan sesuatu, kenikmatan yang ada padanya, dan manfaat-manfaat dan berbagai-bagai lagi. Apabila hati manusia dapat melihat kepada perkara-perkara ini, dia akan timbul keinginan. Dia akan timbul kemahuan, keinginan terhadap sesuatu itu. Baik. Lalu bagaimana dengan kasih terhadap Allah? Maka lebih kurang jugalah. Kasih kepada Allah Ta'ala ni akan timbul bila hati manusia ini dapat melihat rahsia-rahsia ketuhanan dia itu, yang diistilahkan oleh ulama tasawuf jamaluhu wa kamaluhu wa jalaluhu, atau jalaluhu wa jamaluhu wa kamaluhu. Jalal, sifat-sifat keagungannya, keperkasaannya. Kenapa orang berebu nak pergi duk tepek dekat dengan orang-orang berkuasa? Kerana kuasanya tu. Berebu duk petih keting orang ni, petih keting, nak pergi tepek dengan orang yang ada kuasa. Tapi tak ada kuasa. Tak ada kuasa, kita mau lagi dulu lagi. Bulan depan kuasa tak ada. Sebulan orang lagi dah. Sebab apa? Tadi orang tahu tak ada dah bagian tu, tak ada. Ini tabiat manusia. Jadi jalal. Bila hati manusia dapat melihat jalal Allah, keperkasaan Allah, itu yang mendorong hati manusia untuk terikat dengan dia. Kerana dapat melihat rahsia keperkasaannya tu. Sebagaimana manusia ni berakhir nak dekat dengan orang yang ada kuasa kerana tahu powernya tu. Dengan kuasa ni boleh buat ni, boleh buat ni, boleh beri benda tu, boleh beri benda ni. Begitulah. Maka Allah pun seperti itu. Demikian juga dapat melihat jamaluhu, sifat-sifat keindahan dia tu, sifat-sifat kebaikan dia tu, ihsan dia, rizki, nikmat dan sebagainya, kurnia dia, lutful, latif dia tu, kehalusan dia dan sebagainya, dapat melihat. Sebagaimana kita ni duduk kejar kepada orang yang kita minat lah. Duduk pergi cari, duduk ulu puas pun kita akan pergi cari. Sebab apa? Kita minat ke dia. Kita nampak kecantikan dia tu. Biarlah duduk mana-mana pun. Pergi cari tak sekarang. Tak apalah, itu naluri manusia. Tapi kenapa manusia timbul keinginan seperti itu? Kerana melihat keindahannya, kecantikannya. Maka demikian juga dengan Allah. Bila hati manusia ni terbuka, dapat melihat rahsia-rahsia jamaluhu, sifat-sifat yang memperlihatkan ihsan dia, nikmat dia, pemaafnya, pemurahnya tu dapat dilihat oleh hati manusia, manusia akan senang untuk melihat, untuk mendekati. Timbullah pautan hati yang kuat terhadap Allah. Jadi jalaluhu, tengok sifat-sifat keperkasaannya, kehebatannya, keagungannya tu, itu juga menimbulkan kasih. Jamalu, keindahan dia,
au kamaluhu, atau sifat-sifat kesempurnaannya, kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita kenapa kita minat terhadap sesuatu yang maha harga? Jang. Sebab apa jang tu jadi mahal? Kerana ciri-ciri dia itu canggih. Dari segi kesempurnaan, lebih sempurna dengan jang hok capok je pecah sekatas-sekatas tu. Jadi jang hok canggih ni dari segi kesempurnaan dia tu banyak fungsi, comel lagi fungsi tu, fungsi ni macam-macam, mahal lah tu. Ramai lah orang naknya kerana kesempurnaan barang tu. Jadi demikian juga dengan Allah Ta'ala. Bila hati manusia dapat melihat kamaluhu, kesempurnaan sifat-sifat dia, kesempurnaan kudratnya itu, iradatnya dan sifat-sifat yang lain terlihat oleh mata hati, maka timbullah kasih, keinginan, pautan hati terhadap Allah. Jadi ulama tasawuf pecah tiga tu, itu mencakupi keseluruhan sifat-sifat ketuhanan. Jalaluhu wa jamaluhu wa kamaluhu. Dari sini pecah sifat-sifat lagi. Segala sifat-sifat Tuhan, asma, af'al Tuhan tu, ahli tasawuf ringkaskan dia kepada tiga perkara ni. Saya pun sebut tiganya untuk mudah sebutlah. Jadi kesimpulan mudahnya, yang menjadikan manusia ni kasih kepada Allah kerana dapat melihat rahsia-rahsia tu. Sebagaimana manusia kasih kepada makhluk kerana dapat melihat rahsia-rahsia makhluk tadi tu, manfaat dia tu, keindahan dia tu, kenikmatan dia tu, maka timbul kasih. Jadi sekarang persoalannya, apabila kasih manusia ni timbul dalam hati, tengok kepada apa yang dia kasih. Sekiranya kasihnya kepada duniawi itu lebih kuat, berarti dia menjadi hamba dunia. Itu Syekh Matak nak beritahu. Sebab apa dia jadi hamba dunia? Mata hati dia tu banyak duk tengok rahsia-rahsia dunia tu. Duk tengok situ. Lalu terpaut kuat, tergila-gila. Tergila-gila dan sebagainya. Maka itulah kasih disebut sebagai hamba dunia. Tapi sekiranya mata hati ni jernih, cerah molek, dapat melihat makrifat, dapat mengenal rahsia keagungan Allah, dapat melihat rahsia-rahsia kehalusan sifat-sifatnya tu, kenyataan sifatnya tu, maka timbul keinginan pula ke situ. Maka dia pada waktu itu dia dikatakan sebagai hamba Allah. Dikatakan sebagai hamba Allah. Jadi disitulah berlakunya pertarungan dalam diri manusia antara hamba dunia dengan hamba Allah. Jadi nak tentukan hamba dan hamba, tengok yang mana yang mendominasi, yang kuat dalam hati dia, kecenderungan hati dia tu ke mana, tengok. Itulah yang akan menjadikan seseorang tu hamba apa, nak tahu hamba tu hamba. Inilah yang nak dijelaskan. Baik, kemudian dinyatakan di sini, dan Allah tidak suka bila engkau menjadi hamba sesuatu selain daripadanya. Jadi hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tak suka kalau kita jadi hamba kepada yang lain dari Allah. Maksudnya adanya kasih kita kepada yang lain dari Allah mengatasi kasih kepada Allah, itu tidak disukai. Bila sebut tidak disukai, kita ni bukan orang yang dipilih lah, bukan orang yang dekat dengan dia lah. Jadi bila kita tidak dikasihi, maka kesannya ataupun kedudukannya kita ni jauh daripada dia. Kedudukan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cinta pada sesuatu itu menjadikan buta dan pekak. Yani kasih yang kuat terhadap sesuatu itu, antara implikasi dia ni menjadikan orang itu buta dan pekak. Apa maksud? Tengok, kekuatan kasih dia kepada sesuatu itu menyebabkan dia akan tertumpu kepada sesuatu dan tidak menumpu kepada yang lain lagi. Sebab itu kalau tengok hal-hal keduniaan dulu, sekiranya dia ni hati dia dipenuhi kasih terhadap dunia, kasih terhadap sesuatu dan berlebihan, orang kata Gajah Rimau pun tak pakai, tak pandang dah. Katalah benda-benda. Saya ingat cerita orang tua-tua di kampung saya dulu lah. Ada kes bila seseorang lelaki tu dia minat kepada seorang perempuan. Tak apa, ni naluri manusia, naluri, tak ada masalah.
Tapi nak kabarnya mungkin dia minat doa lalu, jadi mungkin ada orang di kalangan keluarga tu tidak senang ataupun kurang setuju. Jadi beri pandangan lah, orang ini begini, ya, orang tidak suka, beri pandangan yang negatif sikit lah. Tapi oleh kerana dia suka ni, dia kata apa? Dia kata apa? Saya lupa dah kata. Jadi lebih kurangnya dia kata, maksudnya orang lain tak pakar belaka. Tak pakar belaka. Sebab apa? Kerana dia sudah tertarik kepada sesuatu. Kabarlah Gajah Lima, benda-benda lain pun. Dia kata apa? Orang lain buta belaka mata. Dia kata orang lain buta mata. Itu nak kabarnya. Jadi nak kabarnya, sifat kasih kita kepada sesuatu itu menyebabkan kita ini fokus kepada sesuatu sehingga tidak pandang kepada yang lain. Itu baik. Keadaan ini ada aspek baik dia, ada aspek buruk dia. Cuma nak kabarnya fenomena ni dulu ni. Bila kasih terhadap sesuatu dia kuat, dia akan menjadikan orang fokus cenderung dan tak tengok ke lain. Jadi keadaan ini saya nak khabar ada manfaat dia. Ada keburukannya dan ada manfaatnya. Cuma disebut di sini dulu, bila kasih kepada sesuatu, maka dia akan jadi pekok dan tuli. Maksudnya dia akan jadi buta dan pekok. Maksudnya tak nampak benda lain dah dan tak dengar benda lain dah. Kerana dia terikat dengan sesuatu. Sebenarnya ada riwayat yang menyebut ini, hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Kasihmu terhadap sesuatu itu menjadikan kau buta. Buta dan juga pekok. Maksudnya tak tengok dah benda lain, tak dengar dah benda lain. Padang hak tu je. Jadi itu implikasi kasih yang kuat, menyebabkan orang fokus terhadap sesuatu. Baik. Sekiranya kasih yang kuat ini berlaku dalam hubungan dia dengan Allah, maka itu banyaklah kebaikannya. Bila dia asyik dengan Allah Ta'ala, orang kata apa pun dia tak kisah dah. Dia kata dan dia nak pergi masjid, nak pergi mengaji, dia kasih. Orang katalah benda-benda pun, jalan sibuk ke apa ke, hujang lah, itulah inilah, dia tak kisah. Sebab apa? Kerana dia fokus itu dah. Itu baik, bahagian baik dia. Demikian juga keyakinannya terhadap Allah. Bila timbul keyakinan, dia yakin kepada Allah Ta'ala yang maha kuasa, yang maha menjaga, yang maha memelihara, dia asyik benda tu dan fokus, hatinya kuat, tarikan kasih dia kepada Allah Ta'ala dan melihat sifat-sifat tu sehingga orang kata apa bahayalah ada situ tengah jalan ini, dia tak kisah dah, dia tak hendak dah. Jadi fenomena ini orang panggil jazbah dalam tasawuf. Hati yang tertarik kepada memandang rahsia ketuhanan Allah sehingga dia jadi pekok terhadap benda lain. Jadi buta terhadap benda lain, pekok terhadap benda lain. Kerana kuat ingatan dia tu, kasih pautan hatinya terhadap Allah. Jadi hal ni orang panggil jazbah. Sebenarnya dari sisi kedudukan dia mendapat satu kedudukan yang agak tinggi di sisi Allah. Tapi dari segi neraca kemasyarakatan kurang baik sikit. Saya nak khabar dari neraca kemasyarakatan ni kurang baik sikit. Mana? Contohnya bila dia hati dia kuat kasih terhadap Allah dan dia yakin antara sifat Allah Ta'ala ni, dia maha kuasa, antara perbuatan dia, dialah yang memberi rezeki, dialah yang menghidup dan mematikan. Jadi kadang-kadang bila hati dia kuat terhadap keyakinan ni, pautan hati dia tu, ingatan hati, perasaan hatinya, tautan hati kuat dengan Allah Ta'ala atas perkara-perkara tadi tu, sehingga dia ni dalam kehidupan kadang-kadang agak mengabaikan sebab musabab dia. Dia pergi musafir, pergi jalan, tak bawa bekal benda. Kerana hati dia kuat berpaut Allah Ta'ala yang akan jaga aku, yang akan beri rezeki kat aku, yang akan menentukan hidup mati aku. Sehingga dia masuk hutan pun, pergi ke lautan ke apa ke, tak bawa apa-apa bekalan yang membahaya laluan tu. Dalam hutan yang ada membahaya binatang buah dan sebagainya, dia tak bawa bekal apa satu. Ada pattern macam ni. Tapi dia nisbah keyakinan tu tinggi. Tapi nisbah kepada kemasyarakatan ada bahagian kurang dia. Bahagian kurangnya macam mana? Kalau ada, contohnya ada orang nak mengikut dia tu. Padahal orang tak ada perasaan macam dia tu.
Tapi buat batok macam dia juga, ikut dia. Dia keyakinan tahap lain. Orang ikut ni tahap keyakinan lain. Dia pergi menghadapi kesusahan kepayahan, dia tak rasa susah. Kita ni ada sampai kelas dia ni, bila nyusah sikit agak mula penipala. Jadi tak comel untuk jadi panduan pedoman kepada orang lain. Tengok dia sendiri tak apalah. Dan ghalibnya orang seperti ini akan dijaga oleh Allah. Wa huwa yatawalla salihin. Allah lah yang menguruskan orang-orang yang soleh ini. Ghalibnya dia dijaga oleh Allah atas keyakinan dia tu. Ana inda zanni abdi bi. Aku adalah menurut keyakinan hamba-Ku terhadapku. Jadi seseorang itu akan dilayan oleh Allah menurut tahap keyakinannya. Kalau keyakinan dia seperti itu, maka adalah cara Allah Ta'ala layan dia. Tapi kalau keyakinan dia tak seperti itu, cara lain dia dilayan oleh Allah. Itu kunci dia. Tapi nisbah kepada menjadi contoh kepada orang ramai ni tak baguslah. Sebab orang ramai ni tak orang macam dia. Tapi kalau terikut dengan dia, punah jannah. Punah orang ramai. Sebab apa? Kerana orang ramai ni perlukan sebab musabab, perlu ambil kira tu. Kalau nak pergi jalan kena cari bekal. Kalau pergi tempat membahaya kena cari alat-alat perlindungan yang dapat menjaga ni. Tapi kalau diikut kawan ni, buat ikut dia tadi tu, berat. Dia pun orang lain pun tak berbekal juga, tak cari peralatan keselamatan, tak cari juga. Ini masalah pada orang ramai. Lebih-lebih lagi orang yang seperti tadi tu, yang mengalami keadaan seperti tadi tu, yang tidak cukup syarat, tidak cukup keilmuannya, ajak orang lain buat macam tu. Ini lagi masalah. Dia ajak orang, sedangkan dia belum mencapai tahap untuk menjadi guru mengajar orang dalam bab keyakinan tu. Tapi dia dah bawa orang macam pesen macam ni, penuh jannah orang lain. Sebab tu majzub, kata ulama tasawuf, tidak sesuai untuk membimbing orang lain. Sebab dia akal waras dia tu kurang. Yakin dia tinggi, tapi warasnya kurang. Dan berbahaya untuk orang ramai. Itu yang perlu kita faham. Baik, selagi sekiranya keyakinan tadi tu, kuatnya kasih yang kuat terhadap sesuatu itu, sekiranya dia kasih berpaut kepada hal-hal keduniaan, hal-hal kebendaan, ini kurang baiklah. Jadi contohnya dia kasih terhadap sesuatu, sekalipun sesuatu itu melibatkan halal dan haram, melibatkan larangan Allah, tidak endah dah. Orang larang ke, orang kata apa, tidak endah. Sebab apa? Dia nak benda tu, padahal benda tu dilarang. Ini demikian juga termasuk hal-hal yang tidak baik. Sikap demikian ini apabila seseorang itu kasih dengan makna ta'assub, membuta tuli terhadap sesuatu. Ini pun penyakit fanatik, membuta tuli. Ini juga berbahaya. Orang ajar orang khabar apa-apa tak akan dah. Sekalipun ada dalil, ada huraian penjelasan dia, dia pakai ni tak ada dalil pun. Tapi tak mau dengar, jadi buta, jadi pekak, tak nak pakai. Ini payah nak bagi. Penyakit ni kalau kena, payah nak bagi. Payah nak bagi. Penyakit ta'assub, membuta tuli. Dan orang-orang yang suka cari pengaruh ni, dia suka membina pengikut dia membuta tuli seperti ni. Orang yang cari pengaruh, orang yang cari kedudukan ni, kalau ada keinginan tu dalam hati, antara bentuk dia akan ajar orang ni, ajar pasal ni supaya membuta tuli, ta'assub, membuta tuli terhadap diri. Ini bukan ajaran tasawuf. Tasawuf ni, guru-guru yang soleh ni, dia ajar orang tu supaya apa? Supaya terbuka pandangannya, supaya menilai sesuatu berasaskan kepada dalil dan kewajaran. Itu guru sufi. Dia akan bawa orang ni supaya menilai sesuatu dengan pandangan yang jernih, bukan pandangan yang ta'assub. Itu perjalanan guru ahli tasawuf yang soleh. Tapi orang cari pengaruh, ia akan bina keta'assuban yang membuta tuli ini. Ini berbahaya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba baju, permaidani dan isteri, celaka dan rugi, dan umpama kena duri semoga tidak keluar. Baik. Jadi dalam riwayat ni ada banyak bentuk periwayatannya. Nabi kata kecelakaanlah bagi orang yang menjadi hamba kepada benda-benda tadi itu. Yang dicontohkan dinar, dirham, harta benda, perempuan dan sebagainya itu jadi hamba tu. Kecelakaan. Baik. Apa yang menyebabkan seseorang tu jadi hamba terhadap perkara tadi tu? Kerana keinginan yang kuat terhadapnya. Baik, apa implikasinya? Apa kesannya bila keinginan kita terlalu kuat melebihi kasih kita kepada Allah dalam perkara-perkara ini? Nabi kata kecelakaan. Ta'isa, bahasa kalam Nabi itu ta'isa. Celaka ni luah makna dia. Maksudnya banyak hal-hal negatif. Kecelakaan, keburukan dan sebagainya, kegagalan dan macam-macam lagi lah. Bagi orang yang ada sifat-sifat seperti ini, yang menjadi hamba kepada benda-benda macam ini. Baik, sekarang agama kita secara umum dan tasawuf secara khusus tidak mengajar kita buang dunia. Itu bukan diajar dalam tasawuf secara menyeluruhnya. Tapi yang diajar adalah membentengi hati nurani kita jangan dipengaruhi oleh cinta dunia, ataupun mengikis pengaruh-pengaruh keinginan duniawi yang tebal dalam diri kita tu, dikikis, dibersihkan ataupun dinipiskan dia tu, diringankan dia tu. Itu tasawuf mengajar. Sebab tasawuf ini dia bukan anti dunia. Macam mana nak kata nak anti dunia? Sebab dunia itu adalah menjadi jambatan dan keperluan kita untuk beribadah kepada Allah. Kita nak sembahyang pun perlu dunia. Ni sejadah semua ni. Sejadah, baju semua tu, kain, tak dunia benda tu. Kita nak pergi sejik, nak pergi mengajar pak jauh-jauh pun perlu kenderaan. Itu orang panggil kakak dunia belaka. Tapi dia adalah menjadi jambatan. Dia menjadi saluran untuk orang beribadah, berbakti, berkhidmah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga harta benda, duit dan sebagainya. Jadi tasawuf ada ajaran yang jelas terhadap perkara ini. Yang keliru tu sama ada yang mengajar tu dia tak faham molek tasawuf, ataupun dia ajar orang yang bukan tasawuf tapi macam tasawuf. Tu dia ajar suruh buang. Buang dunia secara mutlak, secara total buang. Tasawuf dia ajar seperti itu. Yang dia ajar untuk mengikis dia. Keinginan yang kuat dalam diri itu nak dikikis dengan jalan zikir, muraqabah dan seumpamanya itu, sehingga mata hati manusia itu dapat melihat rahsia ketuhanan Allah, lalu cenderung kepadanya, lalu melihat kepada kebinasaan dan kehinaan dunia dan tidak terikat kuat dengannya, biar nampak dalam cermin hati itu. Itu yang diajar dalam tasawuf, tapi bukan membuangnya. Kalau kita mensinonimkan tasawuf dengan buang dunia ni, berarti ahli-ahli tasawuf tu semua orang apa-apa kedana mereka, orang miskin mereka. Padahal dalam sejarah ahli tasawuf, sejarah ahli sufi ni, mereka ni ada orang kaya-kaya, ada yang kaya-kaya dan sebagainya. Jadi sebab itu kita kena faham baik-baiklah dalam perkara ni. Kadang-kadang ada juga kita kata, kita nasihat ke orang duk kejar ke dunia, tak indah oleh kita, tak indah duduk depan mata kita, kita lakah panjang sekali duk cari. Ini sebab tu tasawuf ajar bukan buang. Tasawuf ajar tu supaya jangan terpengaruh dengan dunia tu. Ada, cari-carilah, ada-adalah. Tapi kalau kita dah ambil ajaran tasawuf tadilah,
Taing tak ada depan kita, kejar ke dunia, dah lewat benda-benda, dah bawa mati. Taing tak boleh kita. Cerita taing boleh kita. Tak dapat benda je kembah ke dia. Dia rendah ke dia. Ini. Bukan seperti tasawuf aja, supaya jangan sampai dunia itu menguasai dirimu. Biar hatimu itu nampak jelas dunia ni bagaimana, Allah tu bagaimana, dunia ni bagaimana. Bila nampak benda tu, carilah dunia, dapatkanlah dunia dan manfaatkan dunia. Itu ajaran tasawuf. Ambillah dunia. Sebab itu pesan Nabi, fa ajmilu fi talab. Carilah dunia itu, tapi carilah dengan baik. Ajmilu. Mencarilah dunia itu pesan Nabi. Ajmilu fi talab. Ambillah dunia, carilah dunia itu, tapi dengan cara ijmal ni baik, cara yang baik. Dah cara baik ni cara mana? Ukuran nak tahu baik tak baik, pertama sekali ukuran zahir syariat agak kena jaga halal haram lah. Nak ambil banyak mana-mana pun asalkan ikut saluran, boleh ke tak boleh dari segi syarak. Satu. Yang kedua, ukuran batin. Jiwa kita tu kalau kita cari dunia, jangan sampai dipengaruhi oleh sifat tamak, sifat hasad terhadap orang, sifat sombong dengan dunia. Jangan sampai. Kalau ada sifat-sifat benda ni, berarti kita bukan lagi mencari dunia dengan pengambilan yang baik. Itu dia. Tapi kalau tidak ada sifat ini, berjaya dikiki, dibersihkan, dikurangi, dan kita mengikuti kaedah-kaedah syarak, ambillah kaya mana pun, ambillah banyak mana pun, kaya mana sekalipun, itu mudah-mudahan membawa kebaikan. Membawa kebaikan, menjadi landasan, menjadi sebab orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menusi harta-harta itu semua itu. Banyak kita tengok dan kita dengar orang nasihat macam tadi tu, kejar cari dunia. Taing tadilah, taing tak boleh lagi. Taing boleh rupanya. Tak nampak dah sejik rupanya. Main kuliah sama tak ada dah kuliah rupanya. Yang main kuliah benda lain pula. Ini dia. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah. Mudah-mudahan kita jauh daripada sifat-sifat seperti itu. Tak boleh kita dunia, kita kata tak boleh bawa mati lah. Tak boleh bawa mati. Tak kita boleh. Kalau boleh dah masuk pada dalam kubur. Kalau boleh. Ini na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita lah daripada kena penyakit-penyakit ini. Jadi kita ni biar jujur tu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu, zahir kita, batin kita, biar jujur. Jujur ni biar sepakat. Luar kita gitu, dalam kita gitu juga. Itu yang sepatutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.